rujukan balik ke, ataupun yang apa, yang tak sempat masuk kelas ni nak tengok balik ke, boleh tengok balik lah. Itulah dia. Sebenarnya teringat. Nak mengajar ni baru teringat. Okay, so operasi aras aritmetik yang melibatkan integer. Pernah biasa dengar tak operasi asas aritmetik ni? Biasa dengar? Tak pernah. Tak kan? Tak pernah. Asas aritmetik, apakah itu? Macam tak rasa dengar. Padahal benda ni semua korang dah jumpa dah masa sekolah rendah. Apa dia? Tambah tolak darab bahagi dalam bracket tu je. Nama je naik tingkatan 1 ni, nampak gempak sikit asas aritmetik. Kau buat apa tu? Tambah tolak darab bahagi. Kita tak cakap macam tu lah. Kau buat apa tu? Buat operasi asas aritmetik. Macam hebat je kan? Okay, lagi apa yang kamu akan belajar? Nombor positif dan juga negatif dah dalam integer tu. So ia akan melibatkan pecahan positif dan juga pecahan negatif. Pecahan biasa dengar kan? Tapi masuk sekolah menengah ni ada positif, ada negatif. Sama juga yang bawah ni, perpuluhan. Perpuluhan biasa buat kan masa sekolah rendah. Okay, so sekolah menengah ni dia tambah sikit je perpuluhan positif dan juga perpuluhan negatif. Itu sahaja. So nanti akhir sekali kamu akan tahu apakah itu nombor nisbah. Nombor nisbah. Kenapa kena belajar bab ni Okay, robot ni tanya. Korang pun mesti tanya juga kenapa kena belajar bab ni Okay, so kalau kat sini katanya nombor ni memainkan peranan penting dalam bidang perniagaan. Saya tak terlibat dengan perniagaan cikgu, saya bukan businessman. Benda ni kalau pergi kantin jual beli tu perniagaan lah tu. Tak tunggu jadi businessman, businesswoman, salesman, tak tunggu. Korang pergi kantin beli ataupun yang dah pandai klik-klik Shopee, add to cart, okay mama tolong bayar. Oh sedap korang pilih barang je. So mama tolong bayar. Itu juga dalam bidang perniagaan. Okay. Perdagangan, perbankan, kejuruteraan dan sebagainya. Sebab apa? Ia membincangkan kepentingan nombor dalam bidang tersebut. Okay, itulah sebabnya kenapa belajar dalam bab ni. Bukan sebab nak jawab exam sebenarnya. Sebab matematik ni berkisar kehidupan seharian kamu. Okay. Okay, so tadi saya terangkan apa yang kamu akan belajar. So dalam subtopik integer ni, kamu akan jumpa nombor positif, nombor negatif, integer, perwakilan integer pada garis nombor. Garis nombor ni dah biasa kenal. Jadi dalam garis nombor kali ni ada nombor positif dan juga negatif. Juga membanding dan menyusun integer. Okay, so kita terus masuk ke integer lah, nak kenal apa itu integer. Nombor positif, kamu akan berkenalan dulu dengan nombor positif dan juga nombor negatif. Standard pembelajaran untuk hari ini adalah mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar. Macam mana tu? Okay, jom kita tengok. Sebenarnya nombor positif ni kamu dah belajar masa sekolah rendah lagi. Okay, kenapa? Jom kita tengok kenapa saya dah cakap sekolah rendah dah belajar pasal nombor negatif ni. Okay, nombor negatif ialah nombor yang mempunyai tanda tambah. Okay, simbol tambah macam ni. Atau tanpa sebarang tanda. Misalnya, okay ni positif 3, positif 28 atau 328. Jadi selama ni, pen saya. Jadi selama ni yang kamu tulis daripada sekolah rendah, kamu belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampailah beratus ribu tu, itu semua adalah nombor positif. Bezanya, dulu kamu sebut nombor saja. Tapi bila dah masuk sekolah menengah ni, bila ada tanda macam ni, nak tulis. Okay, bila ada tanda macam ni, ia akan jadi, kita kenal dia sebagai nombor positif. Okay. So cara tulis dia sama ada kamu tulis positif 3 ataupun 3 sahaja pun boleh. Macam halus je tulisan ni, nampak ke? Halus sikit Okay. So sebutan dia macam mana? Kalau ada tambah 3 ni boleh cakap positif 3 ataupun 3. Dua-dua pun betul. Okay. Jelas nombor positif? Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Ini jelas senang juga, simple je. Ini semua adalah nombor positif.
Okay, kalau tulis positif 1, positif 2, positif 3, benda yang samalah. Semua itu adalah nombor positif. Settle berkaitan dengan nombor positif. Nombor negatif macam mana pula? Nombor negatif terbaliklah. Jadi kita ada tambah, kita ada tolak. So kalau negatif, tolak. Okay. Nombor negatif ialah nombor yang mempunyai tanda tolak ni lah, simbol tolak ini. Misalnya negatif 2, negatif 35. Okay, yang ada tanda negatif kat depan tu semuanya adalah nombor negatif. Okay, dan nilainya tak sama dengan nombor positif. Nanti kita akan ceritalah berkaitan dengan nilai dia. Okay, next. Okay, ini berkaitan dengan positif dan juga negatif. Masih lagi, perubahan nilai yang melibatkan peningkatan, yang nombor makin naik ke, dapat untung, suhu bertambah, naik ke tingkat 3, semua tersebut diwakili oleh nombor positif. Peningkatan, nombor positif. Okay. Perubahan nilai yang melibatkan penurunan pula, turun ke tingkat 1, suhu turun, apa lagi? Rugi. Itu pula diwakili dengan nombor negatif. Okay, pendek kata macam benda-benda, bukan benda-benda, kejadian yang tak elok turun, kejadian tak elok turun ataupun tak untung, itu diwakili dengan simbol negatif. Okey, nombor positif biasanya digunakan untuk mewakili arah pergerakan ke kanan. Okey. Contoh, kalau bergerak 100 meter ke kanan, maksudnya cara penulisannya adalah tambah ataupun positif 100 meter. Itu untuk pergerakan ke belah tangan. Kanan, bukan tangan, kanan. Okay, sama juga naik ke atas. Kalau ke atas kita juga guna positif. Okay, naik berapa tingkat katanya? Kalau kat sekolah ni ada 3 tingkat. Naik tingkat 3. So, naik 3 tingkat positif 3. Naik 3 ke kanan 3. Okay. Seterusnya, nombor negatif pula yang kat bawah ni. Okay. Nombor negatif biasanya digunakan untuk mewakili arah pergerakan ke kiri, kita guna negatif ataupun turun ke bawah. Maksudnya contoh kereta tersebut bergerak 100 meter ke kiri. So akan jadi negatif 100 meter. Okay, ataupun daripada tingkat 3 cikgu turun ke tingkat 1. So negatif 3, turun sebanyak 3 tingkat. Okay. Boleh nampak tak setakat ni? Ada soalan tak? Boleh. Tak ada. Okay, tak apa. Kalau kurang jelas tak apa. Saya belum tunjuk contoh lagi. Saya baru bagi konsep dia sahaja. Okay. Alright. So kat sini kita nak tengoklah contoh dia. Jadual berikut menunjukkan jadual berikut menunjukkan penggunaan nombor positif dan juga nombor negatif dalam situasi kehidupan harian. Okey, Sandy mendapat kenaikan gaji sebanyak RM200. Naik gaji. Semua orang gembira kan kalau naik kan, duit bertambah-tambah. So ia nombor positif ke negatif kita nak tulis ni? Positif. Ya, betul. So kalau positif simbolnya tambah RM200. Simple macam tu sahaja. Boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya suhu purata di suatu kawasan ialah 31 darjah Celsius. Dia tak cakap lah naik ke turun ni. Tapi dia tulis 31 darjah Celsius. Okey, so nombor positif ke negatif rasanya? Positif. Kalau tak ada simbol, dia bagi nombor macam tu je. Lepas tu tak ada cakap suhu tu naik atau turun. So dia adalah nombor positif. 31 darjah Celsius. Yang ni pula. Diving ni. Siapa biasa diving, tahulah macam mana keadaan di bawah sana. Di bawah. Okay, saya bagi hint. Di bawah. Seorang penyelam berada 18 meter di bawah paras laut. Kalau di bawah maksudnya? Negatif. Key dia kat sini. Di bawah. So negatif 18 meter. Okay. Kalau dia kata di atas paras laut, positif.
Okey, sebuah lift turun. Turun sebanyak 4 tingkat. So, Negatif. positif atau Negatif. apa dia? Negatif. Betul, turun. So, negatif 4. Okey, jelas tak penggunaan nombor positif dan juga nombor negatif dalam situasi kehidupan harian? Jelas. Jelas. Ada soalan setakat ini? Tak ada. Dan soalan. Tak ada. Ada eh? Okey, bos. Senang je. Kan matematik senang. Okey, so ini dalam contoh buku dalam buku teks. Buku surat 2. Okey, ataupun boleh je tengok kat sini. Okey, kereta A bergerak 40 meter ke kanan manakala kereta B bergerak 50 meter ke kiri. Okey, kita ada ke kanan, kita ada ke kiri. Wakilkan pergerakan kereta A dan kereta B dengan nombor positif atau nombor negatif. Okey, sebelum saya explain, saya nak tanya kamu dahululah untuk singgit. Kereta A, okey, 40 meter ke kanan. Positif atau negatif? Positif. Positif. Ya, betul. Positif 40 meter. Okey, ke kanan Okey, kereta B. Okey, tulisan saya kat whiteboard lagi cantik kat sini susah nak kontrol. Buruk rasa. Okey, kereta B bergerak 50 meter ke kiri. So macam mana kita nak tulis? Negatif 50 meter. Ya, Negatif. Okey. 50 meter. Faham lah tu kan? Senang je. Senang. Faham. Okey. So inilah dia punya dalam buku teks pun kamu boleh bacalah. Andaikan pergerakan ke kanan diwakili dengan nombor positif. Panjang sikit lah ni. Yang ni kamu bagi jawapan, terus bagi. Okey. So kalau dalam penyelesaian sebenar pun kamu tak perlu buat ayat panjang-panjang macam ni lah. Tapi tak apa sebab saya dah tipik kat sini, jom kita bacalah sama-sama. Okey, andaikan pergerakan ke kanan diwakili dengan nombor positif dan pergerakan ke kiri diwakili dengan nombor negatif. Sebetul lah apa yang kamu jawab tadi. Maka kereta A bergerak 40 meter ke kanan diwakili dengan 40 atau positif 40. So kalau kamu letak 40 sahaja pun betul, positif 40 pun betul. Okey, kereta B pula bergerak 50 meter ke kiri, so diwakili dengan negatif 50 meter. Okay, so simple ni tadi macam ni lah kita jawab yang atas ni yang saya buat. Okay, settle. So dalam buku teks ada latih diri 1.1a, muka surat 3. Okay, bagi setiap situasi berikut, wakilkan dua perubahan yang bertentangan dengan menggunakan nombor positif dan juga nombor negatif. Okay, so yang ni dikira ada satu kapal terbang dan ni apa ni? Kapal selam. Kapal selam. Kapal selam. Ya. So ada yang cakap boat tadi. Kalau boat kat atas ni, ini kapal selam lah sebab dia berada di bawah aras laut. Ni kita panggil di bawah aras laut. Okay. Okay, jadi untuk kapal terbang ni, macam mana kita nak tulis kedudukan dia? Positif 1000 meter. Positif 1000 Meter. atau 1000 meter pun boleh. Okay. So untuk kapal selam, betul, laju Arif jawab ya. Negatif 250 meter. Sebab apa? Sebab di bawah aras laut. So negatif. Easy. Suvarnis yang kata. Bagus. Senang kan? Harap sentiasa senang lah. Okey, seterusnya kita tengok yang B ni, dia ada bagi untung, dia ada bagi rugi. So kalau untung, simbol apa kita nak letak? Nombor apa kita nak letak? Positif. Ya, betul. Untuk kan benda yang baik, jadi ia adalah nombor positif. RM 2000. Okey, kalau rugi pula macam mana? Negatif 500. Betul. Bagus. Saya suka. Responsif sangat bila saya tanya ada yang jawab. Meriah. Cikgu suka.
Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay. So, ini apa yang kamu belajar untuk hari ni, sikit-sikit sudahlah. Tapi belum lagi, jangan keluar lagi. Kita ada latihan. Okay, saya nak ajar macam mana cara nak hantar. Dan juga macam mana cara nak jawab lah. Okay, link tersebut saya sharekan di chat box. Boleh check? Kalau tak ada masalah, kamu boleh terus klik link tersebut. Kita buat sama-sama. Tapi kalau lag atau tiba-tiba kamu terus hang, so okay, lepas daripada kelas ni pun boleh. Sebab pukul 1 hingga 1:30 tu, kamu punya tutorial kan? Boleh buat. Masa tu pun tak apa, boleh, tak ada masalah. Sebagai homework jugalah. Okay, so macam mana kamu nak kena buat? Kena isi nama, kelas pun tak isi pun tak apa sebab akhir sekali nanti kamu akan kena isi. So, saya ajar dulu macam mana nak jawab. Biasanya untuk matematik saya lebih dan geografi nantilah. Untuk kelas AF nanti saya akan ajar lagi. Nanti awak jumpa lagi. Okay, kita akan, AF lah, AK kot. Apa? Betul lah AF. Betul. Okay, confused. AF saya ajar maths sengaja, betul. Okay, so untuk latihan biasanya saya suka guna live worksheet. Biasa guna tak live worksheet ni? Biasa guna. Biasa. Mesti dah tahu macam mana nak hantar, cuma awak kena tahu email saya lah kan. Okay, so sekarang ni soalan dia, tulis integer yang mewakili setiap situasi berikut. Okay, saya bagi contoh satu je lah. Kita buat sama-sama. Shena naik 7 tingkat menggunakan lift. Apa nombornya? Positif 7. Yes, simple. Positif. 7, betul. Apa pula? Sorry, lupa nak ni. Positif 7. Okay, ataupun apa dia? Why you doing this? Ya? Saya tak boleh tulis. Salah dia kalau tak boleh tulis ni. Tak boleh tulis langsung gini. Memang klik pun tak boleh tak dapat Fine. Ini nak Cikgu Syah kan? Sempat. Tak boleh Okay, kalau tak boleh, cara yang kedua, kamu screenshot and then letak kat hantar pada Telegram saya. Kemudian sebelah hantar tu kan kamu boleh edit kan dia punya gambar tu. So jawab kat situ terus PM pada saya. Ataupun lepas daripada Google Meet ni, tablet. Boleh screenshot kan? Ada Telegram kan kat tablet tu. Betul tak? Betul tak Nufai? Betul tak? Mak mana? Mak tak suka ni. Selalu dia lepak kat sini. Mana cikgu? Okay, sekarang boleh. Macam mana awak buat Suvarnesan? Awak pun guna tab tablet Awak screenshot apa? Tak apalah Nufai, lepas ni saya akan sharekan link. Guna laptop. Saya akan sharekan link lagi sekali. Keluar daripada Google Meet ni, cuba buat. Okay, yang ni saya nak tunjuk je lah cara untuk buat je. So, tak apa, tak ada masalah. Lepas-lepas ni pun boleh tengok lagi. Kalau tak boleh tu je lah, kamu screenshot and then kamu tulis balik, hantar kat Telegram tu boleh edit kan dia punya gambar and then jawab kat situ dan PM saya, personal. Okay, jangan hantar kat group, personal. Tu je lah cara yang kedua. Okay, so next, yang ni positif 7 ataupun jawapan dia boleh jadi juga 7. Yang mana lah. So seterusnya tulis pula jawab sampai jawab sampai habis, sampai 10 soalan 10 ni dah siap. Siapa yang sambil-sambil saya membebel tadi korang buat dah siap, settle lah kerja kamu. So klik finish. Okay, terus email my answers to my teacher. So nama kamu ya, bukan nama saya, nama kamu, nama penuh, jangan nama glamour. Tiba-tiba tulis comel. Siapa saya nak tahu comel, siapa comel kat dalam Fizi? Semua comel kan? Okay, so nama penuh kamu supaya senang saya nak bagi markah kamu untuk letak PBD nanti. Okay, group level. Apa dia? Kena tulis, tak tulis pun tak apa. Tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa. Tapi kalau jawapan ni sebenarnya dia dah setting kan. Tapi saya akan check balik lah. Okay, kalau saya terima je positif 50 atau kamu tulis RM ataupun tak tulis RM, semuanya adalah betul, tapi saya tak sure setting jawapan dia macam mana, but still betul. Okay,
Saya akan check balik lah, dia akan keluar notification and then saya akan check balik bagi yang tak dapat markah penuh tu, kita tengok kat mana salah dia. Okay, so tulis nama penuh, jangan nama glamour. And then, oh lah, yelah saya lupa nak check sebab ada yang guna personal email kan. Sekejap lagi lah saya check. Okay, group level tulis satu, kamu satu apa? Satu AF atau Satu AK. pula AF atau satu AK. Tulis macam tu je, tak payah tulis Al-Khawarizmi ataupun Al-Farabi. Just tulis AK atau AF satu. School subject matematik, jangan tulis subjek lain. And then ni, ini email saya. Okay. Saya letak kat chat box. Okay. Copy paste. And then terus send. Dah siap. Tu je. Saya tak nak send lah. Okay, so saya boleh check. Kalau ada yang dah siap tu, boleh terus hantar. Kalau ada problem, tengok sih semua, dua orang dah hantar. Okay, jom kita check kenapa dapat 6/10. Kenapa negatif je, mana nombornya? Siapa tadi? Lupa dah. Alif Firdaus. Cikgu dah letak cikgu. Dekat skrin cikgu je tak ada. Oh ya ke? Dekat skrin saya ada negatif RM800. Tapi kenapa dia jadi macam ni Cikgu boleh hantar. Boleh. Nufai boleh hantar dekat sebab tak boleh tulis kan. Boleh, tak ada masalah. Boleh hantar pada saya punya Telegram lah, personal. Yang ni memang dah tulis penuh Saya rasa setting dia buat problem. Yang ni pun betul, ada tulis negatif RM50. Ya. Okay, ni negatif 4. Yes, betul. Ni betul lah patutnya. Okay, nanti tengok setting jawapan dia macam mana balik Okay, so macam tu saja. Kalau yang dah siap hantar tu siap lah. Okay, settle lah kerja kamu. Nanti saya akan sharekan lagi sekali link ini kat Telegram dan juga recording kepada kita punya kelas hari ni. Tapi start dengan bab 1 tadi lah, yang pengenalan tu dah terlepas nak record lupa. Jadi next time tolong ingatkan. Macam kadang-kadang terlupa juga. Okay, so ada apa-apa masalah lagi tak? Ada soalan lagi tak? Ada cikgu. Tak ada Okay, jangan risau. Siapa yang tak reti nak hantar lagi, nanti pun saya akan hantar tutorial macam mana nak hantar kerja tersebut. Tapi rasanya semua dah biasa buat kan? Ya cikgu. Ya. Okay. So ada apa-apa soalan lagi? Siapa yang dah siap tadi boleh rehatlah lepas ni. Tak ada tutorial, kira ni tutorial bagi yang belum siap lah. Okay, saya cakap macam biasa sebelum kelas kita berakhir, saya memang suka ambil gambar. Jom, siapa buka kamera? Ramai. Lagi. Okay, lagi. Rajin kau orang bershawl kat rumah ya. Cikgu ni nasib baik kat sekolah. Kalau kat rumah mesti pakai tudung sarung macam makcik tu je. Kat sekolah ni berbawal lah sikit kita. Okay. Ramai, ada 12 yang tak nampak. Minta maaf lagi kalau tak keluar skrin nanti. Nanti saya share kat Telegram. Yang ni lagi satu sebagai bukti lah kamu hadir. Okay, senyum. 1, 2, 3. Alright. Okay, nanti saya akan paste di Telegram lah. Okay, sebelum tu saya nak check dulu yang personal email ni supaya saya tahu siapa dia. Okay, Nufai saya tahulah. Dia guna nama penuh. Okay lah, lagi siapa lagi? Wawa ni siapa ya? Nama penuhnya Wawa juga ke apa? Ada? Boleh check. Kalau segan nak bersuara. Puteri Nazwa kelas 1. Okay, tak apa. Kita dah habis dah 1 AF. Okay. Tak apa Julia, tak ada masalah. Next class nanti kita ambil gambar lagi ya. Okay, so kita jumpa esok Esok kan kelas kita next class. Okay, untuk next class macam biasa sebelum mula kelas kita akan bincang dulu soalan yang saya bagi tadi and then kita akan sambung ke topik seterusnya.
email cikgu apa? Tu Alif dah share, thank you. So bagi yang belum siap boleh sambung, ada setengah jam lagi untuk ke kelas seterusnya. Bagi yang dah siap kamu boleh pergi minum, makan, tidur, jangan takut nanti tak terjaga pula. Okay. So kita jumpa esok. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih Bye, cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu, bye. Bye. Thank you cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Cikgu, Sama-sama. bye. Sama-sama. Bye. Terima kasih cikgu. Hai Sarah, sama-sama. Macam kenal siapa tu kan? Bye. Oh, lupa. Mana nak tu? Stop recording.